bin Haji Syahdan. Dia ni orang utara, yang paling utara, iaitu di Padang Besar Utara. Tapi tinggalnya dekat di Setapak di Kuala Lumpur. Dan dia hadir ke sini di Putrajaya ni untuk permulaan kita bersama dengan jemaah sini, insya-Allah. Tapi di atas tajuk-tajuk itu kita tak tahu lagi tajuk apa yang akan dikupas. Kita akan dengar dan kita tinggal di taman-taman Allah lah, di syurga-syurga Allah, insya-Allah. Oleh itu saya bagi perkenalkan sikit dia Datuk Arya. Berusia lebih kurang 30-an, lebih kurang sama dengan usia imam kita jugalah. Usia 30-an. Lepas tu bekerja dengan Kagat selama 11 tahun dan berpendidikan diploma di dalam bahagian hafiz lah. Hafiz. Dan imam di Masjid Sungai Besi. Imam di kem askar Sungai Besi. Lepas tu pula tu selebih-lebihnya mungkin dia akan bagi tahu lah. Kalau saya nak londeng semua, nanti saya londeng pula tak kenal pula, nanti ustaz marah pada kita lah kan. InsyaAllah, dan sama-sama lah kita mendengar apa yang akan disampaikan pada malam ini, insyaAllah. Kalau disetujui untuk masa depan, jemaah harap maklum kepada imam. Kalau setuju, kita akan bawa dia lagi ke sini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Betul. Okey lah. Silakan buat. Cerita. Speed apa? Speed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة عند الله عز وجل. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبجهل في الله لحاله قال: اللهم ربي يسر ولا تعسر، اللهم ربي تملي بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتاكم من كل مساءلتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pengurusi majlis yang bukan pengurusi surau, pengurusi majlis. Bukan sekali pengurusi majlis yang pengurusi surau tu. Majlis saja. Alhamdulillah. Dan juga tuan-tuan imam, AJK kita di masjid. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan pada malam ini, kesempatan yang ada pada malam ini. Tak jauh pun, Setapak tak jauh dekat ya. Betul. Balau bisa menyampaikan risalah tak kira jauh dekat. InsyaAllah sama-sama bermasjid. Betul muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita rafa'kan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafa'kan bersyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hidup di atas muka bumi Allah ini dengan nikmat dia. Dan kita hidup di atas muka bumi Allah ini dengan usia yang diberikan nikmat dan keberkatan dari Allah. Dan juga kita bangun pada hari ini, kesihatan kita ini sihat juga. Semalam sihat, hari ini sihat.
Ada orang semalam dan kembali rumah dia sihat, hari ni tak boleh nak bangun. Sakit, demam dan sebagainya. Tapi kita masih dari berjaga berdiri berjalan kepada Allah ini untuk menghiasi majlis ilmu. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Teringat saya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis Tabrani, disebut wa may yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Nabi kata, barang siapa yang dikehendakkan Allah, barang siapa yang Allah hendak akan dia menjadi orang yang baik. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan dia menjadi orang yang baik di dunia dan orang yang berjaya di akhirat. Orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang hatinya tenang dengan nikmat Allah. Orang yang sentiasa bersyukuri akan nikmat Allah. Falyufaqihu fid din, maka Allah Taala akan bagi dia jadi orang yang faham agama. Betul. Makna kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut dalam ta'wil dia. Dia kata maksud Nabi ini, dia kata orang yang Allah pilih akan dia nak menjadi ahli syurga. Orang yang Allah pilih dia nak jadi orang yang beriman, orang yang soleh, adalah orang ini menerajui kehidupan dia dengan ilmu. Tuan-tuan, ini bagi saya alhamdulillah, bagi saya dulu dia kira martabat orang banyak ilmu ni tak sama dengan orang tak ngaji. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi orang yang ilmu, nak jadi orang yang berilmu bukan perkara yang mudah nak menjadi orang yang berilmu, kena bermujahadah. Bermujahadah. Kita tengok isu masa hari ini ramai rakyat-rakyat Malaysia kita yang pergi ke timur tengah sana berjuang nak mempertahankan Islam, berjihad nak mempertahankan Islam. Ada orang di dalam tentera sendiri pun ada yang keluar tinggalkan barisan dia, pergi melalui Indonesia dan sebagainya, masuk satu kelompok, tiba-tiba ikut dalam AS. Kacau. Tuan, Islamic State dia bukan masuk Al-Qaeda, ada perjuangan Islam yang betul ni AS. Tuan-tuan sebenarnya kita tahu lah, banyak sponsor daripada barat, agenda daripada barat. Salah masuk channel, niat tu nak pergi berjihad. Tapi yang kita nak cerita di sini tuan-tuan adalah kata Allah sekalian, kita bermujahadah nak cari ilmu. Bermujahadah nak cari ilmu sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut juga dalam sebuah hadis Tabrani. Apa Nabi kata tuan? Dia kata dia pesan dekat umat dia. Nabi pesan dekat umat dia. Dia kata apa? Kun aliman. Kun aliman. Yang pertama sekali dia kata kun aliman. Kamu jadilah orang yang berilmu. Dipesan dekat sahabat-sahabat dia dan juga disampaikan kepada sahabat-sahabat. Hadis masyhur sehingga zaman tabi'in tabi'in, zaman salafus salih sehingga ke zaman salafus salih mutaakhir ini. Hadis ini masyhur. Nabi pesan, apa Nabi pesan? Tak kuat sangat. Macam kuat kan? Berdengung. Takut jemaah tak dengar ustaz dia cakap tu seorang berdengung. Syok sekali dia. Mana dengar? Boleh dengar? Okey. Muslimat yang kat belakang tu tak dengar. Dia tak keluar logat siap dia ni. Pada besar tu kereta api dia tak ada tempat, dia last satu destination last dulu. Kereta api kalau tak keluar daripada gerabak kereta api tu, dia bangun-bangun dia ada dekat Sadau ataupun Haknya. Betul. Sebab apa? Dia punya stand dia punya destination dia tu last sekali. Alhamdulillah sampai ke KL. Jadi Nabi kata yang pertama sekali tadi, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Maksud orang berilmu ni macam mana tuan? Orang berilmu ni macam mana tuan? Dia mengaji yang pertama sekali Al-Quran. Al-Quran. Itu macam hadis. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Masyhur juga hadis ni. Orang yang mengaji Quran, pandai sikit Al-Quran, kena ajar orang lain. Dia orang berilmu lah. Sebab didikan pertama anak-anak kita. Didikan pertama sebelum dia mengenal abjad yang lain, ABC 1 2 3, dia mesti dah mengenal alif ba ta ta ni. Sebab dia fresh dia. Fresh. Tuan-tuan. Tak heran kalau kita lihat pada zaman salafus salih, zaman imam mujtahid, zaman tabi'in
tuan-tuan, bukan ada mahat tahfiz macam kita ni belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Kita sekarang ni mahat tahfiz contoh dekat Malaysia. Mahat tahfiz ni tumbuh macam cendawan. Banyak. Nak masuk orang 100, 400, 300, paling 20. Mahat tahfiz belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran. Kalau kita lihat balik kepada zaman salafus salih, tuan-tuan, saya beritahu. Kalau disebut salafus salih, ma'aisyah salafus salih, Ustaz Yusuf kita ada aktifah. Kalau kita ma'aisyah salafus salih pada zaman salafus salih ni bila? Tahu bila? Bermula daripada 1 hijrah sehingga 250 hijrah ke 300 hijrah. Itu di antara zaman salafus salih. Apa dia zaman salafus salih tuan-tuan? Tadi kita cerita zaman Nabi, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Selepas pada zaman itu kita sebut dia sebagai zaman salafus salih. Zaman itu zaman berlaku banyak khilaf-khilaf, imam-imam dan sebagainya. Tapi kena ingat, kita di Malaysia kita bertaklid pada mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i lahir pada zaman salafus salih. Makna kata dia zaman lampau 250 hijrah ke bawah sehingga zaman ini. Maka tak kena petikai imam ini. Tak kena petikai imam-imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ibn Hanbal. Sebab tu hari ni ramai orang petikai tak terima. Dia keluar manhaj fiqh macam-macam hari ni tuan-tuan. Dia dah silang. Dia silang imam-imam mazhab ni. Sebab apa? Nak direct dengan Nabi. Itu kena jaga. Kita kembali dulu tentang ilmu ni tuan-tuan. Zaman ni zaman yang tak wujud lagi mahat tahfiz. Sebab apa? Anak-anak mereka ketika tu usia 5 tahun dah lancar Al-Quran. Al-Quran 5 tahun dah lancar. Ni zaman salafus salih. 5 tahun sudah lancar Al-Quran. Dan 10 tahun mereka sudah hafal 30 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita boleh didik anak-anak kita macam tu tuan-tuan. Didikan di rumah ni, bukan didikan di sekolah mak tahfiz dan sebagainya, di rumah. Dia dah lancar umur dia 5 tahun Al-Quran dan dia boleh hafiz Al-Quran 10 tahun. Dia bertalaki dengan siapa? Dengan bapak dia, dengan ibu dia, dengan datuk dia, dengan tok wan dia, dengan tok nyang dia. Aduh, kehidupan salafus salih. Kita sekarang nak bagi anak kita hafiz 30 juzuk kena tambah hafiz. Abang macam mana? Bapak tak hafiz. Kan? Bapak anak umur 13 tahun, 15 tahun baru boleh mengaji Al-Quran. Cukup boleh mengaji dan masuk juzuk 1, juzuk 2, lepas tu 3. Tuan. Sebab apa? Ayah tak pandai mengaji. Mak tak pandai mengaji. Harap kat cikgu kafar. Tak tahu ustaz dia kafar. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita orang yang berilmu, sudah tentu anak kita orang yang berilmu. Tuan-tuan. Usia 10 tahun sudah hafiz Al-Quran, masya-Allah. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah taala usia dia 5 tahun lancar Al-Quran. Imam Nawawi tuan. Imam Nawawi ni saya cerita tu. Imam Nawawi ni dia imam yang kuat, syadid di bawah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada 2 imam mazhab Syafi'i. Ni kita contoh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah mazhab Syafi'i ada 2 imam yang syadid, 2 imam yang kita muktabar, yang mana banyak ulama-ulama dalam kitab fiqh Syafi'i ini merujuk kepada kitab-kitab 2 imam ni. Yang pertama ni Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang keduanya Imam Rafi'i rahimahullah taala. Tapi kita ni lebih berat banyak rumusan daripada kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi tuan umur dia 10 tahun, umur dia 7 tahun sudah hafiz 30 juzuk. Dahsyat. Allahu Akbar. Imam Nawawi rahimahullah taala umur dia 7 tahun sudah hafiz Al-Quran. Umur dia 15 tahun sudah mengarang kitab. Macam mana dia mengaji ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Kehidupan. Tuan-tuan, kehidupan. Zaman berlalu dengan zaman. Zaman berlalu dengan zaman. Sebab tak heranlah dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebut umat akhir zaman ni dia akan ikut otak Yahudi, akan ikut otak Nasrani. Daripada sejengkal kepada sejengkal, daripada sedekah kepada sedekah, dan daripada selangkah ke selangkah. Daripada zaman kurun ke berapa dulu, bermulanya pada kejatuhan Turki Uthmaniyah 1920-an tuan-tuan. Bermula revolusi daripada itulah ramainya umat Islam yang tiru ikut cara barat. Dan habis anak-anak orang Islam kita tak reti mengaji Al-Quran. Sebab apa tak reti mengaji Al-Quran tuan-tuan? Sebab mak ayah dia tak boleh mengaji. Sebab apa?
Sebab mak ayah dia tak tinggal di dia, mak ayah dia tak tekan ada di tempat Al-Quran. Ini ilmu asas yang perlu ada untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Ini ilmu asas. Tentang ilmu ni Al-Quran kita Ustaz Jacob kita ada di mana kaedah-kaedah mengaji Al-Quran, CBQ dan sebagainya, cepat baca Al-Quran kan. Kalau dalam tentera dia ada CBQ lah, cepat baca Al-Quran, tapi tak cepat orang main punya. Sebab apa? Umur 20, 30, 40 baru nak ganti, baru nak cepat baca, tak cepat juga lah tu kan. Ya betul, kalau nak kira cepat, umur 5, 6 tahun, 7 tahun memang dia cepat sebab dia fresh. Dia fresh, fikiran dia tak ada benda-benda negatif, benda-benda kuning, biru, hijau dia tak ada kan, dia tak ada dalam kepala dia. Jadi dia cepat lah, dia cepat masuk. Jadinya bila umur 30-40 tahun ni, mainlah program apa pun, Al-Baghdadi ke apa ke, CBQ ke, dia lambat juga. Kalau dia tak istiqamah memang tak boleh lah sampai ke situ. Betul. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam, Nabi sebut kun aliman, kamu jadilah orang yang bernasihat yang sangat berguna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita sebut hadis Nabi tuan, saya termasuk dalam diri dalam termasuk dalam hadis. Hadis Nabi ni disebut sebagai kasurah makna. Kasurah makna ataupun disebut sebagai jam'atul kalimah. Maksud jam'atul kalimah ni apa? Satu kalimah Nabi membawa berbagai maksud, berbagai makna yang akan datang. Ataupun kasurah makna, makna yang sangat banyak dalam setiap kalimah Nabi ni. Jadi Nabi ni dia pesan dekat umat supaya kamu jadilah orang yang berilmu. Tuan, tengoklah manusia di akhir zaman ni, bila mana tak ada ilmu, apa dah jadi tuan? Apa dia? Kita tengok bapa, anak tetap bapa, tetap Allahu Akbar. Ibu buang anak dan sebagainya penjara yang tak ada. Sebab apa? Mereka tak didik kehidupan mereka dengan ilmu daripada awal. Baik. Nabi kata kun aliman. Jadilah orang yang berilmu, iaitu orang yang macam mana? Orang para alim, orang yang mengajarkan agama kepada orang lain. Orang yang macam mana? Orang alim boleh jadi qadhi, boleh jadi mufti, boleh jadi guru agama dan sebagainya. Nabi suruh kita jadi macam tu. Nabi suruh kita jadi macam tu. Dan seterusnya, jika mana kamu tak mampu, Nabi kata kun muta'alliman. Kamu tak mampu nak jadi orang yang alim, qadhi, mufti, jadi muallim, tak mampu sebab kamu tak punya ilmu, maka Nabi kata kun muta'alliman. Kamu jadilah orang yang menuntut ilmu. Hang tak boleh jadi ustaz, hang tak boleh jadi muallim, hang tak boleh jadi qadhi, hang tak boleh jadi mufti, hang tak boleh jadi orang yang boleh mengajar agama kepada orang lain, hang tak boleh menjadi orang yang boleh mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Kun muta'alliman. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Dapat martabat orang yang menuntut ilmu. Kita memanglah, kita ilmu tak ada, tak boleh jadi orang alim. Masalahnya nak tuntut ilmu pun malas. Allah. Nak tuntut ilmu bukan susah tu lah. Dia jadi lah. Alhamdulillah. Sebab itulah hadis yang pertama tadi saya sebut, yang mudah-mudah dalam Fatimah saya sebut tu kan. Bila mana Allah berkehendak kita nak jadi orang yang baik, Allah akan bagi kita faham agama. Bila mana kita faham agama, kita akan berminat dengan ilmu. Tuan-tuan. Dan juga ada hadis yang lain juga ada Nabi sebut, barang siapa yang Allah berkehendak akan dia syurga, maka Allah akan permudah bagi dia jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan, kita cek hidup kita. Kita cek hidup kita. Hidup kita ni mudah buat benda baik ke mudah buat benda yang tak baik? Kalau hidup kita ni banyak kita melakukan kebaikan, makna kata jalan nak melakukan kebaikan mudah dalam hidup kita ni, makna kata kebarangkalian Allah berkehendak syurga dalam hidup kita. Ya, kalau benda yang tak elok, benda yang seleweng, benda-benda yang susah, mudah sangat kita nak buat dalam hidup kita, dalam hidup kita ni, usia kita ni tuan. Jaga-jaga kebarangkalian Allah berkehendak neraka dalam akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Jadinya Nabi kata, kamu tak mampu nak jadi orang yang alim, kamu jadilah orang yang sentiasa menuntut ilmu dalam hidup kamu. Tuan-tuan, muta'alliman dimaksud dia orang yang beristiqamah menuntut ilmu. Istiqamah menuntut ilmu sebenarnya tuan. Malam ni ada. Malam esok ada. Malam lusa ada. Minggu depan ada. Minggu depan lagi ada. Bulan depan ada. Tahun depan ada.
Muka dia ada kalau kelas maghrib. Muka dia ada kalau kelas talaqi ilmu. Muka dia ada depan. Siap bawa buku tulis dan sebagainya tobit. Tuan-tuan, ada orang yang istiqamah cari ilmu. Ni Nabi kata muta'aliman. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu. Sebab itulah anak-anak kita pun kita tekan buat cari ilmu ni tuan, buat cari khususnya ilmu Al-Quran. Saya ceritalah satu masa dulu saya pernah buka satu kelas Iqra. Kelas pengajian Al-Quran untuk budak-budak Iqra di satu tempat. Kita cerita senang quarters kerajaan. Saya buka di bawah blok tu, dia ada satu side sikit, dia ada bilik tu, saya tampal kat situ, bilik kuliah Al-Quran. Kan? Dan kita tampal poster dekat lift kat blok-blok, kan? Siapa yang nak menghantar anak-anak yang berminat nak menghantar anak-anak mengaji Al-Quran, kan? Boleh telefon di talian sekian-sekian dan yuran pendaftaran sebanyak RM25, yuran bulanan sebanyak RM5, sebulan RM5. Sebulan RM5. Ada seorang tu tuan-tuan, Allahu Akbar, dia tulis marker pen dekat poster saya tu. Dia tulis kat marker pen dekat poster saya tu, dia tulis, Ustaz, mengaji Al-Quran pun kena bayar tu. Astagfirullah Ustaz, atau duitan tu. Dia tulis dekat poster saya tu. Poster lift tu. Kan? Kemudian saya dapat SMS sesat, dia kata, Ustaz, kakak mengaji Al-Quran tak payah bayar. Tuan, Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah sesekali kamu berjual beli dengan ayat Al-Quran dengan harga yang murah, dengan nilai yang murah. Maksud kata bukan nak jual Al-Quran dengan harga ribu-ribu, juta-juta tak. Tuan-tuan, Al-Quran tiada nilai dengan apa aset bumi yang kita ada. Atas muka bumi Allah ini, kekayaan apa yang ada di atas muka bumi Allah ini tidak ternilai dengan nilai Al-Quran. Itu mukjizat yang paling besar di kalangan seluruh para nabi. Kita berjalan di atas landasan hidayah Al-Quran. Dia boleh kata macam tu. Habis hampa hantar anak apa pergi kelas berenang, hampa hantar anak apa pergi kelas piano, pergi kelas tarian, macam-macam orang bayar RM300 sebulan, hampa tak busy kot. Ini hampa ada orang kecoh. Dua pinjam. Betul. Sebab ada orang pinjam kat sini. Baik, betul muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadinya jangan berkira-kira dengan ilmu agama. Tak ada nilai. Setakat kalau hantar anak memang hafiz sekolah pondok bayar sebulan RM300 itu sikit je, sangat sikit tak beza dengan nilai ilmu. Jadi bila mana kita sebut Nabi kata kun muta'alliman, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Jika mana kamu tak mampu lagi nak jadi orang yang menuntut ilmu, Nabi kata apa? Kun mustami'an. Kamu jadilah orang yang mendengar ilmu saja, ataupun mendengar nasihat agama, mendengar bicara-bicara agama, mendengar cakapan-cakapan tentang agama saja. Tak mau pergi kuliah, malas dengar je. Tak apalah, duduklah dekat flat, dekat atas rumah kita tu, buka tingkat sikit kan, tutup buletin TV3 tu, buletin utama tutup sat, buka tingkat dengar Ustaz, mic ni dekat luar dengar ni. Sudah menegam lah. Itu boleh korang? Saya sekali tanya, Ustaz balik-balik, start tak jalan, start tak jalan. Suruh tayar tak ada. Kan? Pukul pedih ni. Tapi cerita mustami'an. Nabi kata kun mustami'an. Jadi orang yang mendengar. Kalau tuan-tuan mari turun duduk di surau ni dengar kuliah dulu dalam majlis ilmu yang macam ni tuan, ini dikira muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Yang duduk atas rumah sana tu mungkin dengar apa saya cakap lah. Mereka itu digolongi oleh golongan yang dikatakan apa? Kun mustami'an, orang yang mendengar ilmu. Tak apalah. Cumanya martabat lebih sikit lah orang yang turun. Betul. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Nak jadi orang berilmu, tak mampu jadilah orang yang tuntut ilmu, tak mampu jadilah orang yang mendengar ilmu. Buka YouTube dengan ceramah pun okey, dengar juga tu.
Tak dapat manfaat bertabat dulu majlis ilmu pun dia buka YouTube, buka Facebook ada tentang ilmu dia share ada. Boleh juga. Orang yang suka dengan tentang ilmu. Bagus. Tuan-tuan. Dan bila mana kamu tak mampu lagi nak jadi orang yang mendengar ilmu, sekurang-kurangnya selemah-lemah mujahadah kamu, selemah-lemah iman kamu, Nabi kata kun muhibban, kamu jadilah orang yang kasih akan ilmu, ataupun orang yang kasih akan orang yang ada ilmu. Tuan, kita berkawan ni kena cari orang yang ada ilmu. Apa ni ustaz-ustaz? Haji tanya bapak agama bakfik. Kita Islam, orang Islam ni tuan, saya cerita sikit ya. Kita bagi sikit knowledge. Kita kena tahu 3 perkara asas. Tiga perkara asas. 3 perkara asas ni, yang pertamanya namanya seorang Islam, dia kena mengaji, dia kena tahu ilmu tauhid ataupun akidah. Ataupun dalam konteks yang besar kita sebut dia sebagai ilmu usuluddin. Tuan bisa dengar tak? Jazak saudara muda usuluddin. Itu tentang ketauhidan kita kepada Allah. Makna kata kita punya pegangan akidah. Akidah ni dengan maksud akidah ni ikatan yang kuat. Itu maksud akidah. Ikatan kita yang kuat kepada ketuhanan, ikatan kita yang kuat kepada zat dan juga sifat-sifat Allah. Segala yang Allah ciptakan, yang Allah wujudkan. Kekuatan kita, kepercayaan kita yang kuat. Iman. Itu ilmu dalam konsep usuluddin. Itu orang Islam kena belajar. Bab semua sifat nama-nama Allah, para nabi, malaikat, syurga dan neraka, benda-benda syar'iyat yang tak nampak di mata kita tapi wujud dan wajib dipercayai. Benda tu semua kita tahu. Sebab apa? Akidah ni formula dia tak sama macam fiqh. Fiqh tu mungkin biasa mengaji lah. Bab ibadah, bab munakahat, bab nikah kahwin, bab jinayah, syar'iyah dan sebagainya. Ustaz ni juga sarjana muda syar'iyah atau syariah. Mana kata dia punya formula akidah kita sama. Akidah tuan 1.1% kita kurang keyakinan apa yang Allah Ta'ala turunkan bermakna kafir. Sikit je, bukan banyak sikit je, 0.01. Bukan tunggu 1%, 2%, 3% tak. 0.01% dia hilang keyakinan kita pada kewujudan Allah. Kafir. Bukan kita hilang keyakinan kepada kewujudan Allah saja. Malah kalau kita yakin dengan Allah, apa yang Allah turunkan, masuk Al-Quran. Tuan-tuan, saya pernah suatu ketika dahulu saya mengajar golongan, ada satu tahanan bagi pusat tahanan. Saya mengajar, saya ciluk sikit bagi sikit dia orang buka minda tentang jinayah syar'iyah ni. Sebab biasalah dia orang ada mainan dia orang tentang seksyen berapa tahanan, hukum semua dia orang tahu. Dia orang melalui program bahasa dan sebagainya. Jadi saya tengah mengajar, saya sentuh sikit bab syar'iyah, bab wujud dan sebagainya, tiba-tiba bangun seorang. Kita ustaz minta maaf lah. Saya ni ustaz, saya ni kalau bab ketuhanan ni, Allah ni memang habis. Saya 100% saya percaya Allah itu wujud. Allah jadikan muka bumi, Allah jadikan alam cakrawala ni, Allah jadikan langit bumi, Allah jadikan segala yang termasuk Allah utus Nabi dan juga Al-Quran. Segalanya saya percaya ustaz. Tapi sikit ya saya tak percaya. Ada betul. Tadi hang kata 100% dah. Kiranya sikit ya, sikit. Sikit kita sampai 100%. Pula. Apa dia? Saya ni kurang yakin satu benda ustaz. Pasal apa? Pasal wujud. Minta maaf kalau bukan politik yang saya nak contoh tentang ilmu. Dia kata ustaz, adil ustaz ni. Allah jadikan tangan sempurna, elok kita Allah jadikan tangan kita. Tiba-tiba dipotong tangan tu. Adil ke? Dengan harga curian barang yang tidak ternilai, tak berapa nilai mana tu, tapi nak dihukum dengan hukum potong tangan. OKU tu ustaz. Saya kata sebelum saya jawab soalan awak mengucap awak berjatuh kafir. Sebab apa? Wujud itu dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan berbagai akidah. Kita tengok dalam rukun iman, 6 perkara rukun iman. Segala apa yang ada dalam rukun iman itu kurang 1.01% di dalam salah satu daripada ciri-ciri rukun iman itu habis. Dia tak boleh kurang sikit pun.
Kalau satu hari hang tengok satu orang perempuan mengandung berjalan dekat bus stand, tiba-tiba datang nak lebih dua orang, dia ragu, siap potong tangan lagi buat lagi. Berguling-guling dengan perempuan tadi dan pukul keguguran kat situ, mati kat tepi jalan. Aku nak tanya hang tengok duduk zalim, kau orang yang curi tadi zalim. Siapa tadi? Kita nak jawab. Logik, kita bagi dengan jawapan logik. Tuan-tuan. Nakalan min Allah. Duduk ni tuan-tuan, nakalan min Allah. Iaitu satu langkah pencegahan. Bukan Allah saja-saja dah hukum semua manusia dah musnahkan mencegah anggota badan manusia itu saja-saja, tapi nakalan min Allah, iaitu satu jalan pencegahan daripada Allah. Baik, habiskan. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian. Kun muhibban, jadilah kamu orang yang suka akan orang yang alim, orang yang berilmu. Tuan-tuan, satu ketika saya pernah tengok ada seorang gadis, bukan seorang gadis, budak lelaki, dia student UiTM. Saya tengok dalam Facebook, dia post dekat satu Facebook, dekat wadah tu, dia post tuan-tuan. Satu dia post khindir. Tuan tahu khindir apa dia kan? Tahu kan? Khindir tengah duduk minum air dalam kolam. Tengah seduh air dalam kolam, dalam zoo negara. Dia compare gambar sebelah, dia letak tu bubu tengah menghirup sisa makanan di dalam pinggan. Apa status dia? Dia tulis, sahabat-sahabatku, lihatlah apakah beza dua makhluk ni. Macam sama je. Allah Akbar. Tapi sebut dah, hang tak boleh jadi orang yang alim, hang tak boleh jadi orang yang pergi berjalan menuntut ilmu, hang tak boleh menjadi orang yang mendengar ilmu. Hang tak mampu. Jadilah orang yang suka ataupun kasih akan orang yang ada ilmu. Ikram orang yang ada ilmu, muliakan orang yang ada ilmu. Tapi ini cara dia melayan orang alim ulama. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi ulama, orang yang alim buat kita. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sebab bulan tadi saya sebut, kita rapatkan kesyukuran kepada Allah yang setinggi-tinggi kesyukuran, tuan. Setinggi-tinggi kesyukuran. Sebab apa? Ramai orang Islam pada hari ini, pagi dia Muslim, pagi dia beriman, petang dia kafir. Ada dalam hadis Nabi juga, hadis sahih. Tapi semua umat akhir zaman, umat aku di akhir zaman nanti, iman dia macam mana? Pagi mereka beriman dan petang mereka akan kafir. Dan bila mana petang mereka kafir, pada malamnya, bila mana petangnya mereka beriman, maka keesokan harinya mereka akan kafir. Sebab apa tuan? Tak jadi akidah. Akidah tak jadi. Kita tuan-tuan, alhamdulillah terufak bersyukuran kepada Allah Ta'ala duduk dalam majlis ni tuan-tuan, kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tak boleh cakap lebih kurang sebab apa? Perkara yang boleh membatalkan akidah. Perkara yang boleh membatalkan akidah disebut dalam sebuah kitab Aqidatul Najid, iaitu Syekh Zainal Abidin. Dia kata 3 benda dalam perkara yang boleh membatalkan akidah. Yang pertama dia dari sudut qaul, kata-kata kita yang boleh jatuh akidah, keluar daripada Islam. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, fi'l, perbuatan kita, ikutan perbuatan kita, ikut orang, ikut cara orang bukan Islam, boleh jatuh akidah tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, i'tiqad. I'tiqad ni dengan maksud apa? I'tiqad dengan maksud apa? Kita ni, kita duk faham secara pegangan kita, kefahaman kita bahawa kita merasai ada kuasa lain yang lebih besar, ataupun ada kuasa lain yang boleh lebih hebat lagi, yang boleh menyelamatkan manusia selain Allah. Itu yang tetap contoh kan. Tuan-tuan muslimin dalam kata Allah, itu akidah. Dan yang keduanya kita kena belajar adalah ilmu syar'iyah. Ilmu syar'iyah ni ilmu tentang fiqh. Yang pertama tadi kita belajar tauhid, yang kedua kita belajar fiqh. Fiqh dia apa dia tuan-tuan? Ilmu nak buat ibadat, ilmu nak buat ibadat solat, ibadat haji, ibadat puasa, ibadat zakat, segalanya terkandung di dalam ilmu fiqh ni tuan-tuan. Kalau kita tengok kitab fiqh pun dia bahagi kepada apa? Dia bahagi kepada bab ibadah, dia bahagi kepada bab munakahat, bab dinayat, dalam bab muamalat, dia bahagikan supaya apa? Itu jalan-jalan panduan kehidupan manusia nak buat ibadat dengan ilmu fiqh.
Dan yang ketiga, tuan-tuan, kena kaji ilmu tasawuf ataupun kita sebut dia sebagai ilmu akhlak. 3 benda ni mesti ada di dalam diri seorang Islam. Kalau tak ada di antara 3 benda di dalam diri nilai seorang Islam itu, maka tidak bermakna dia Islam. Tuan-tuan, Nabi sebut di dalam sebuah hadis, Nabi kata, la yastaqimu dinuhu ahad. La yastaqimu dinu ahad hatta yastaqimu aqluhu. Nabi kata, tidak lurus, tidak cantik, tidak eloknya agama yang dipegang oleh seseorang itu hatta yastaqimu aqluhu, sehingga pada lurus cantiknya akal dia. Imam Al-Bani dan juga Imam Ibn Hajar Ashqalani, Imam hadis, dia takwil ayat ini, dia kata apa? Nabi sebut aqluhu dengan maksud apa? Orang yang berilmu. Mana kata kita syarah hadis ni macam mana, tuan-tuan? La yastaqimu dinu ahad, tidak lurus cantik agama seseorang itu hatta yastaqimu aqluhu, sehinggalah orang ini cantik lurus ilmu dia. Mengaji ilmu. Kalau dalam proses nak mengaji ilmu ni tak ada masalah. Masalah dia tu rasa dia ada ilmu dah, tak mau mengaji. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian. Jadilah kita ni di antara manusia-manusia, di antara hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, tanya saya ngaji dulu, dia syarah, Syekh dia syarah. Tuan-tuan, kita hari-hari kita baca Fatihah, hari-hari kita baca basmalah. Basmalah kita baca hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tuan-tuan, apa yang terkandung di dalam kalam basmalah itu? Ini contoh tentang nikmat. Nikmat. Biasalah kita ni, Allah nikmat yang kita nak bahaskan ni, tuan-tuan, kita nak cerita ni, nikmat usia kita nak isi dengan ilmu ni. Ini nikmat usia ni, nikmat usia dan juga nikmat masa. Ulama disebutkan usia ni maksud dia sama dengan masa. Sebab apa? Usia itu berlalu dengan masa. Masa lapang ni, tuan-tuan, nikmat. Dan Allah Syaidah Allah Al-Fatah, dia nakal di dalam kitab dia. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan tahu ada apa yang dikatakan Pemurah dan Penyayang? Ini nak contoh tentang nikmat. Tahu tak apa yang dikatakan Ar-Rahman dan apa yang dikatakan Ar-Rahim? Allah itu yang dikatakan sifat Ar-Rahman, Allah itu adalah bijalalil na'am, yaitu sebesar-besar nikmat. Sifat Allah yang mempunyai, yang memberikan makhluk dia sebesar-besar nikmat. Itu Ar-Rahman. Betul tengok orang yang kafir, orang yang memerangi Islam, orang yang munafik, orang zindik, orang yang murtad, orang yang tidak solat, orang yang tidak puasa, orang yang tak pernah keluar zakat. Mereka ni semua hidup di atas nikmat Allah. Allah tak tarik sikit pun nikmat. Malah ada lagi yang bertambah kaya kepada. Betul tak? Ya. Oh, kalau nak kira macam tu, kalau nak kira orang tak sembahyang tak dapat nikmat, ya tu imam kaya. Tu imam hari kompor sembahyang kan? Ya dah. Tu imam untuk bilai dikir masjid semua ni kompor kaya. Ya. Makin penuh ni kata-kata mewah di masjid. Sebab apa? Orang yang sembahyang, orang yang sujud dia Allah bagi nikmat. Tak, tuan. Ar-Rahman Allah ini dengan maksud apa? Semua orang dapat nikmat. Hang kufur dengan Allah pun Allah tetap beri nikmat. Oh, asal dia azan sendiri tu. Bukan rakam surah tak bila tu. Azan sendiri. Baik, budak muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sengaja betul ni. Sengaja orang saya nak cerita, nak bahas hadis tentang ilmu tadi dia. Dia panjang ni. Dia salah. Jadi Ar-Rahman Allah kita faham bahas malam tu. Kalau tuan-tuan kalau kita ngaji kitab, contohlah kalau saya belajar kitab kat sini tuan-tuan, dalam 14 malam ni mungkin saya ada urai bagi dekat tuan-tuan mungkin 3 minggu kot. Sebab banyak maksud di situ. Banyak maksud di situ. Kalau kita ngaji kitab di Sungai Besi, di Rawak, di Ulu Langat, di Ceras. Malam ni saya berkesempatan. Saya dah habis dah job dekat UPNN Universiti Tahanan Malaysia. Dia student kat situ dah khatam Namuniyatul Musawi.
Kitab Munatul Musalli tuan-tuan, nipih lagi pada ni. Separuh ni separuh ni. Separuh ni juga. Dia orang tak laki yang saya 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan, dia orang khatam lah dia saya stop, saya tak larat. Malam ni kebetulan pengurusi majlis tadi di kontak saya, dia kata, tolong tak malam ni, tolong tak, tolong awak bersama ni, Ustaz Bin Sarawak. Nak kena tolong apa. Tapi tak apa, kita hadir sama-sama menyampaikan berkongsi insya-Allah. Jadi dia tuan-tuan, kalau mengaji dan kitab tu kan dia punya syarah kupasan ilmu semua tak? Kupasan ilmu. Tu mari kuliah maghrib kita bawa satu kitab, kita talaki, kita boleh tobik. Kan? Belajar bagaimana cara kaedah tobik, mengenali contoh dalam bab Munatul Musalli ni Syekh Daud dia karang kitab cukup komplit. Bab khusus bab sembahyang mengikut fiqh mazhab Syafi'i. Dari sudut syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, rukuk sembahyang, sunat hay'ah, sunat ab'ad, masbuk wafi, jamak khasar, bab sedikit bab kepimpinan, komplit. Kalau mengaji itu kita kena bermujahadah. Kadang-kadang kalau mengaji jadi ngaji kitab tu tuan-tuan Islam, dia nampak contek banyak ni. Sampai kat tengah buku tu kosong. Tu dia menuang tu. Dia tak datang kuliah. Lepas tu hujung sikit tu ada boleh. Jadi tuan-tuan muslimin kata Allah. Ar-Rahman Allah itu dengan maksud nikmat Allah yang sangat kuat. Semua manusia dapat. Tidak kira makhluk pun semua Allah bagi nikmat. Walaupun dia tu kufur kepada Allah. Itu disebut sebagai bijala'il ni'am. Dan yang keduanya Ar-Rahim Allah itu tuan-tuan dengan maksud kasih Allah. Kasih Allah. Ini nikmat juga, tapi nikmat kasih Allah akan hamba, iaitu disebut sebagai bidakha'iqin ni'am. Sehalus nikmat. Sebab apa halus? Ianya hanya dapat bagi orang yang Allah kasih saja. Siapa dia tuan-tuan? Kita lah. Allah bagi kasih dia kita. Ni iman kita dia kita. Boleh main kat masjid, surah duduk dalam kuliah dan sebagainya. Orang yang Allah kasih. Tuan-tuan. Sebab apa? Kita sokong dia dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yu'ti dunya 'ala liman yasha wa inna Allaha yu'ti din 'ala liman yuhib. Allah dia beri agama kepada, dia beri dunia kepada semua orang yang nak. Siapa-siapa yang nak dunia, minta nak dunia, nak kaya dunia, nak darjat dunia, nak martabat dunia, nak harta benda dunia, Allah beri dekat dia. Itu nikmat. Ambillah. Walakin Allah, akan tetapi Allah hayu'ti din 'ala liman yuhib. Allah akan beri agama kepada orang yang betul-betul disayang. Tuan, kita terpilih tuan, nikmat yang Islam itu. Tuan, tadi kombinasi Ar-Rahman Allah dan juga Ar-Rahim. Kombinasi dua, kita dapat dua-dua nikmat dunia kita ada tuan, dan juga nikmat agama kita dapat. Nikmat agama kita dapat. Bersyukurlah tuan, syukurlah nikmat Allah. Saya baca ayat yang mula-mula dalam mukadimah tadi ni. Ayat mula-mula di dalam mukadimah ni saya dah sebut dah tentang nikmat tuan. Saya dah sebut dah. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mana kamu nak hitung nikmat yang aku beri dalam kehidupan kamu ni manusia, nikmat yang aku beri kepada kamu ni la tuhsuha. Kamu akan lemah mulai tak terkira nikmat aku beri. Sebab apa? Terlalu banyak nikmat yang aku beri sampai tak terkira olehmu wahai manusia. Innal insan, sesungguhnya manusia ni lazalumun kafar. Manusia ni zalim tak kafar. Aku bagi nikmat kat mereka yang tak terhingga, tak terkira nikmat aku beri dekat mereka, tetapi mereka tetap zalim. Mereka tetap kufur dengan aku. Betul tak? Jadinya di antara nikmat yang Allah beri dalam hidup kita, nikmat usia, yakni masa. Gunalah usia kita, masa kita, nikmat yang Allah beri di jalan agama tuan. Yang kita wafat syukurlah dekat Allah tuan. Kadang-kadang orang usia dia 20-an, 30-an, dia banyak buat benda zalim, dia banyak buat benda sesat, dia banyak buat benda maksiat. Tapi di akhir hayat dia usia 50-an, 60-an, Allah jalankan dia ke rumah-rumah Allah. Allah jalankan dia di tempat-tempat ta'abud, mentakutkan diri dia, bermuhasabah kepada Allah di akhir hayat dia. Itu alhamdulillah tuan. Sebab ada orang usia sampai 70-80 tahun tak kerti lagi. Duk pakai seluar kabel pendek sebelah lagi. Islam
usia macam ni Allah dah beri dah nikmat kesedaran itu. Maka kita syukurlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan sampai ini saya minggu ni kali pertama ni saya cucuk semangat tuan yang sebab apa kita bukan hanya bermujahadah untuk nak menentang musuh Islam saja, tapi bermujahadah dengan nafsu kita, beristiqamah carilah ilmu, bermujahadah carilah ilmu. Biarlah kita ni di antara golongan orang yang berilmu dan nak jadikan anak-anak kita dan cucu-cucu zuriat kita daripada kalangan orang yang berilmu. Mudah-mudahan. Sekali lagi untuk perkongsian pada malam ini tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian. Kalau kita mengaji kitab dia buka untuk soalan untuk ni, ada soalan juga ke? Tak ada orang. Besok dah lanjut dah ni. Ya, tengok ustaz menjaga gitu. Untuk bila kita tak sampai nak azan kan? Untuk bila? Ha? Dia. Ya? Giliran dia pula. Giliran dia pula. Betul siapa nak imam tu? Untuk bila awak jadi imam? Ustaz jadi imam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada lebih-lebih yang bapak saya pun ada lebih-lebih usia kat sini tuan-tuan. Bapak saudara saya pun hadis sepupu dan sebagainya. Boleh kot beritahu, dia macam tak mau beritahu tuan-tuan ni sepupu saya tak. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bapak saudara kepada tuan-tuan. Jadi setakat itu perkongsian pada malam ini sikit je saya dorong sikit ya tentang kepentingan ilmu dan juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa gunakan nikmat Allah ini untuk bermujahadah, beramal dan juga mencari ilmu. Kita muslimin dalam hati Allah sekalian itu perkongsian. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pencerahan yang diberi oleh Ustaz Muhammad Rasul bin Haji Syahadat pada malam ini. InsyaAllah dia telah mengupaskan banyak tentang tajuk-tajuk keseluruhan, banyak tajuk lah. InsyaAllah satu masa nanti kita jemput dia supaya dia mengupaskan satu tajuk dia lagi. Dengan satu tajuk yang kita jemput. Kalau dia tak boleh datang per minggu ataupun per bulan ataupun lebih kurang 3-4 bulan, kita panggil dia lagi untuk mengupas satu-satu tajuk dan kita sambung pada satu-satu tajuk. Ini disokong oleh jawatan kuasa ataupun imam. InsyaAllah kita akan bawa lagi ustaz ke sini insyaAllah. Oleh itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.